Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan kurniaan nikmat kesihatan, nikmat iman. Mudah-mudahan semua hadirin hadirat, tuan-tuan para asatidzah yang saya segani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di atas apa yang kita perkongsikan hari ini. Amin Allahumma amin. Kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita akan bincang tajuk yang baru hari ini, bab yang ke-7, muka surat 46, adab-adab masuk ke dalam masjid. Pada pertemuan yang lepas kita telah bicarakan tentang adab-adab pergi ke masjid. Kita telah bincangkan beberapa fadilat yang Allah berikan kepada orang yang menjaga adab bila mana nak pergi masjid. Sebab pergi masjid sudah pasti tak sama kita pergi shopping, kerana kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala nak jadi tetamu Allah. Bila jadi tetamu, hak kepada tuan rumah adalah memuliakan kepada tetamu. Macam kita kalau kat rumah, kalau ada tetamu datang rumah, maka kita dituntut untuk memuliakan tetamu. Begitu juga dengan kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, kalau seseorang yang menjaga adab pergi ke masjid, maka dia itu akan disebutkan sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang kita bicara yang lepas, barang siapa yang mengambil wudu dengan wudu yang sempurna daripada rumah, ambil wudu yang sempurna dan terus pergi ke masjid dengan menjaga kepada adab-adab, maka dia akan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'alal manzur an yukrima za'irahu, maka menjadi hak kepada orang yang diziarahi ataupun tuan rumah, an yukrima za'irahu, untuk memuliakan tetamunya. Maka seolah-olah kata Nabi SAW, orang yang jaga kepada adab-adab tadi, maka menjadi hak baginya untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk didapat oleh seseorang, dan bukan juga satu perkara yang senang untuk kita buat. Malahan adab untuk pergi masjid juga antara perkara yang seringkali kita terlepas pandang, walaupun perkara itu adalah perkara yang kecil, tetapi mudah sekali untuk kita terlepas pandang. Mudah-mudahan kita datang masjid, kita sembahyang, kita dah korbankan waktu kita dah lapangkan waktu kita untuk datang masjid. Mudah-mudahan kita pulang dengan bawa sebanyak-banyak mungkin pahala yang boleh kita dapat. Rugi kalau kita buat sesuatu perkara, baliknya kosong, tak dapat apa-apa. Walaupun dapat pahala yang lain, tetapi alang-alang dah datang, maka kita tahulah segala-gala yang ada. Jangan tahu satu benda saja. Jangan datang masjid bawa balik pahala solat. Tak, ada pahala tahiyatul masjid, ada pahala masuk masjid dengan kaki kanan, ada pahala keluar masjid kaki kiri, ada pahala beri salam kepada orang lain, ada pahala doa, pahala zikir, macam-macam pahala yang Allah bagi dalam kita punya satu-satu kita punya amalan yang kita buat. Jadi setelah daripada bab tu, Imam Al-Ghazali membicarakan tentang adab-adab masuk ke dalam masjid. Dia menyebutkan apabila hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan
dan bacalah doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Allahumma iftah li. Sini ada coach. Tu Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu doa keluar masjid. Ataupun Allahumma iftah li abwaaba rahmatika, masuk masjid. Kita doa, ya Allah bukakanlah pintu rahmat kepada kita, sebab kita masuk ke tempat yang untuk dapat rahmat daripada Allah. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah bukakan pintu rahmat kepada kita. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bila mana nak keluar daripada masjid, kita baca Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Bukakan pintu kurniaan daripada Engkau. Berbeza. Masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta kurniaan. Sebab apa yang Allah nak bagi, kurniaan yang berbentuk keduniaan tu duduk di luar masjid. Jadi seolah-olah kita bila melangkah keluar daripada masjid, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kurniaan apapun yang Allah nak bagikan, perkara-perkara baik yang berada di luar daripada masjid, yang berbentuk perkara-perkara rezeki, perkara-perkara keduniaan yang lain. Maka kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Kemudian dalam Syekh An-Nawawi menyebutkan, bila mana masuk ke masjid didahulukan dengan kaki kanan, tetapi bila mana sampai di pintu masjid, fanzah na'laikal yusra, buka dahulu kasut ataupun selipar yang sebelah kiri. Buka dulu selipar yang sebelah kiri, sebab sunnah dalam buka selipar dahulukan buka yang kiri. Tapi nak melangkah masuk masjid, langkah kaki kanan dulu. Nanti saya dah beritahu beberapa kali, mungkin kita dah fahamlah. Kemudian apabila melihat di dalam masjid orang-orang yang menjual sesuatu, maka katalah olehmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila kau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka katalah olehmu, mudah-mudahan Allah tidak kembalikan kepadamu harta yang hilang. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah SAW. Ini perlukan sedikit pendidikan apa yang dimaknakan oleh ataupun apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Pertama sekali, di dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan tentang masalah dua perkara yang dilarang dalam masjid. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, iaitu berjual beli dalam masjid. Sebahagian mazhab menghukumkan haram, yang agak ringan menghukumkan makruh. Tetapi begitu juga yang kedua, mencari barang yang hilang dalam masjid. Jadi hadis yang disebutkan tadi ialah baginda Nabi kita SAW menyebutkan, la arbahallahu tijarataka. Bila mana kamu berjumpa orang yang berjual beli di dalam masjid, maka berkatalah la arbahallah, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Doa yang tak baik kan. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bila mana kamu berjumpa orang yang mencari barang yang hilang, faqul, katakanlah la raddallahu alaika dhalataka. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan barang kamu yang hilang. Okey, maksud daripada hadis ini ialah pertama, dari segi berniaga dalam masjid. Berniaga di dalam masjid yang dimaksudkan adalah tempat ruangan solat. Macam kita punya dewan masjid ini tempat yang ini yang dimaksudkan, dihukumkan haram untuk berniaga di dalam. Yang kedua, termasuk juga di dalam makna hadis yang didoakan oleh Nabi supaya tidak menguntungkan orang yang berniaga adalah kepada orang yang berniaga di kaki lima masjid ketika sembahyang Jumaat ataupun ketika azan Jumaat. Ini seperti mana yang disebutkan dalam suratul Jum'ah. Biasa kita bacakan suratul Jum'ah. Di dalam surah tersebut ada menyebutkan fas'au ila dzikrillah. Bila mana sampai kepada azan ataupun seruan Jumaat,
maka tinggalkan kamu punya tijarah, tinggalkan kamu punya perniagaan dan pergi ke sembahyang Jumaat. Maka hukum berniaga ketika azan Jumaat adalah haram terlepas daripada azan Jumaat. Jadi berhati-hati di dalam perkara tersebut. Jadi itu juga termasuk di dalam maksud yang Nabi sebutkan supaya tidak menguntungkan kamu punya perniagaan. Sebahagian daripada para ulama seperti Syekh An-Nawawi dalam syarahan kepada hadis ini, beliau sebutkan maksud kepada doa tadi ialah yakni doa supaya kita doakan orang yang berniaga supaya tak untung, dan kita doakan orang yang mencari barang yang hilang. Itu maksudnya secara khas ketika berlakunya solat. Orang dah sembahyang, dia sibuk berniaga lagi kat luar. Orang dah sembahyang, masih lagi cari barang yang hilang. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh An-Nawawi. Maksud kepada doa tadi adalah bukan secara umum, bila-bila time tak, tetapi secara khusus bila mana seseorang mencari barang yang hilang dalam masjid padahal orang dah solat. Jadi dia mengutamakan untuk mencari barangnya yang hilang tadi daripada solat yang jauh lagi lebih utama daripada segala-gala ibadah yang lain dan segala-gala perbuatan yang lain. Jadi maksud daripada hadis tadi yang tidak dibenarkan oleh Nabi adalah ketika mana berlaku solat. Kemudian sebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali di sini, apabila masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah membaca Al-Baqiyatus Shalihat. Apa itu Al-Baqiyatus Shalihat? Ada pernah dengar Al-Baqiyatus Shalihat? Okey. Pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, kalau kita masuk ke masjid, disunahkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Di mana-mana masjid, di mana-mana surau yang telah ditetapkan sebagai surau ataupun masjid yang boleh sembahyang. Kalau dalam bahasa Arab tak ada istilah surau, yang penting musalla ataupun masjid yang digunakan tempat untuk sembahyang. Maka sah untuk tahiyatul masjid, kecuali surau ataupun tempat solat yang bersifat sementara. Kalau masjid atau surau yang bersifat sementara, yang tidak ada binaan, itu tidak boleh tahiyatul masjid. Contoh ya, ada berlaku contohlah kita kata di stadium, ada satu majlis di stadium, tak kiralah majlis apa-apa. Jadi penganjur stadium tu dibawa kemah ataupun di mana-mana dataran, di mana-mana ruang-ruang yang besar. Oleh sebab ada satu event, maka penganjur siapkan satu kemah, surau. Adakah itu boleh tahiyatul masjid? Tidak boleh. Sebab yang itu tidak dikonsider sebagai, tidak dikira sebagai masjid ataupun binaan yang kekal. Itu yang dimaksudkan dengan sementara tadi. Okey, selain daripada itu, kalau telah ditetapkan itu adalah tempat untuk solat, yang solatnya dilakukan secara berjamaah untuk orang awam, itu dinamakan boleh dilakukan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebutkan tentang masalah bila mana kita masuk ke dalam masjid bukan dengan niat untuk duduk dalam masjid, ataupun kita berada di dalam hadas kecil. Contoh katakan seorang masuk ke masjid nak rintai lampu. Dia bukan datang nak sembahyang, dia bukan datang nak duduk majlis ilmu, kemudian dia juga tak berwuduk, ataupun apa-apalah masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak berwuduk. Tak berwuduk, confirm tak boleh sembahyang. Jadi kepada orang tersebut dibolehkan untuk membaca
al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat adalah berzikir dengan menyebutkan la haula wala quwwata, afwan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Itu dinamakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir tadi itu dinamakan al-baqiyatus salihat. Maka zikir ini boleh menggantikan tahiyatul masjid, bukan kepada semua orang, tapi kepada orang yang berhadas kecil dan dia masuk ke masjid bukan untuk apa-apa aktiviti yang rasmi dalam masjid, bukan untuk datang majlis ilmu, bukan untuk solat. Macam kita kan, contoh, kalau kita sekarang maghrib tadi kita datang memang untuk sembahyang maghrib, ataupun kejap lagi orang masuk, katakan 10 minit sebelum isyak sampai ke masjid, memang datang nak sembahyang. Kalau dia yang memang datang nak sembahyang tiba-tiba masuk dalam masjid tidak berwuduk, maka dia tak boleh gunakan alasan tadi untuk tidak tahiyatul masjid dan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tak sah. Yang hanya dibolehkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid bukan dengan niat ataupun bukan dengan maksud untuk sembahyang. Macam tadi saya bagi tahu kan, orang masuk nak repair lampu, tapi kalau dia berwuduk dulu, lepas tu masuk sembahyang tahiyatul masjid, itu lagi baik. Tapi bukan maksudnya macam tu. Datang sekejap nak repair lampu, repair kipas ataupun buat perkara-perkara lain, bukan maksudnya datang duduk dalam masjid. Maka kepada orang macam tu dibolehkan untuk membaca al-baqiyatus salihat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Tetapi kepada yang lain yang datang ke masjid memang dengan maksud nak duduk ataupun masuk ke dalam masjid untuk duduk, untuk solat, untuk sebagainya, itu tak boleh baca zikir, mesti kena solat. Tahiyatul masjid adalah menjadi sunnah di semua masjid kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang menjadi tahiyatul masjid adalah tawaf, bukan sembahyang 2 rakaat. Secara khas yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, di Masjidil Haram sahaja tahiyatul masjidnya adalah tawaf 7 kali. Bukan tawaf 1 kali lah, 7 kali maksudnya. Maka masuk Masjidil Haram, pergi haji, pergi buat umrah, masuk-masuk yang paling diutamakan adalah terus pergi tawaf dulu. Kerana di Masjidil Haram yang dikira tahiyatul masjid adalah tawaf yang paling afdal. Kemudian barulah buat aktiviti lain, duduk, nak duduk iktikaf, nak duduk baca Quran, duduk buat perkara lain. Yang paling utama untuk tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Kemudian beberapa perkara yang agak detail tentang tahiyatul masjid tadi, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bila mana seseorang masuk ke dalam masjid ketika berlaku majlis ilmu, okey, maka ketika itu tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Macam kita bacakan tadi ayat tadi, tidak bermaksud jika engkau sembahyang dahulu 2 rakaat ataupun masuk ke dalam masjid dalam keadaan ada majlis ilmu, tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid, tetapi disunahkan untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab keutamaannya di situ antara tahiyatul masjid dengan duduk dalam majlis ilmu, lebih utama duduk dalam majlis ilmu. Maka ketika duduk dalam majlis ilmu tadi, masuk-masuk, duduk, dan disunahkan untuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Jadi ingat, kalau ada majlis ilmu di masjid, tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid, tapi digantikan dengan al-baqiyatus salihah tadi. Kerana apa? Masalah di situ adalah di antara keutamaan sunnah tahiyatul masjid dan di antara kewajiban mempelajari ilmu.
maka yang diutamakan adalah majlis ilmu. Okey, beberapa keadaan yang dimakruhkan untuk tahiyatul masjid. Sebagai contoh, dimakruhkan untuk tahiyatul masjid bila mana dia meragui akan habisnya waktu solat. Ini ragu belum pasti, tapi agak-agaklah meragukan. Contoh, kita datang ke masjid, tapi zaman sekarang mungkin tak adalah macam tu kan, masjid semua ada jam, mana nak ragu lagi. Tapi cubalah apa-apa keadaan lah katakan, masuk masjid, kita pun tak tahu dah pukul berapa. Lepas tu tak tahu pula berapa lama masa lagi nak sembahyang asar, berapa lama masa lagi tinggal untuk masuk waktu asar, padahal kita tak sembahyang zuhur lagi. Jadi keadaan tersebut adalah keadaan kita meragukan adakah masih ada lagi baki waktu zuhur. So kalau keadaan meragukan tadi, dimakruhkan untuk tahiyatul masjid. Maka apa dia perlu buat? Terus masuk, terus solat zuhur dulu. Okey, ini kalau meragukan dah habis waktu atau belum. Tetapi faiza tahaqqaqa qautaha, kalau pasti dah tertinggal waktu, yang dah qada, datang masjid, bertolak daripada rumah, contoh, bertolak daripada rumah azan maghrib, sangkut jam sampai masjid dan isya, ataupun sampai surau dan azan isya, maknanya maghrib dah terqada. Ketika itu diharamkan untuknya tahiyatul masjid, sebab dia mempunyai hutang yang wajib yang belum selesai. Jadi wajib untuk dia sembahyang yang qada dulu tadi. Begitu jugalah dalam solat-solat waktu yang lain. Kalau dia datang pada waktu yang telah terqada sembahyangnya di masjid, maka diwajibkan untuk qada dulu, dan diharamkan untuk tahiyatul masjid. Okey, itu beberapa perbincangan tentang masalah tahiyatul masjid. Kemudian yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihah tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa dinamakan al-baqiyatus salihah? Al-baqiyatus salihah ini adalah satu zikir, nama kepada zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka keempat zikir ni dinamakan al-baqiyatus salihah. Kalau satu-satu lainlah, subhanallah kita panggil tasbih, alhamdulillah kita panggil tahmid, Allahu akbar kita panggil takbir, la ilaha illallah kita panggil tahlil. Tapi keempat-empatnya dipanggil al-baqiyatus salihah. Kerana ini adalah antara zikir yang menurut hadis, zikir yang juga dibaca oleh makhluk-makhluk selain daripada manusia dan jin. Selain daripada manusia dan jin, mereka juga berzikir kepada Allah. Macam kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawat, apa yang berada di langit daripada malaikat dan yang lain-lain. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di atas muka bumi juga bertasbih kepada Allah. Maka berzikir ni, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini bukan kita sahaja berzikir, makhluk-makhluk lain juga berzikir, haiwan juga berzikir. Ada seorang ulama mengarang kitab namanya Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu anhu arda. Beliau karang satu kitab namanya kitab apa namanya, Al-Haywanat Al-Kubra. Lebih kurang macam itulah. Al-Imam Ad-Damiri, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut semua zikir-zikir yang dibaca oleh setiap haiwan.
Subhanallah, sangat takjub kita tu. Saya pernah baca kitab tu. Semua zikir-zikir yang dibaca oleh setiap haiwan. Lembu berzikir, apa zikirnya? Kambing zikir, apa dia zikirnya? Kucing zikir apa? Ya, saya ingat kucing. Dikatakan oleh beliau dalam kitab tu, kucing zikirnya Ya Rahim. Ada kucing cuba dengar zikir. Tapi kita tak boleh dengar kan? Kata Imam Ad-Damiri, kucing zikirnya Ya Rahim. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain. Setiap daripada haiwan mempunyai zikir yang masing-masing. Sandarannya apa? Sandarannya Al-Quran. Ayat Quran yang sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tak kata manusia ni bertasbih, malaikat pun bertasbih, jin pun bertasbih, haiwan bertasbih di zaman Nabi kan. Kalau Nabi kalau letak batu di atas tangan Nabi, batu tu bertasbih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila mana letak batu-batu di atas tangan Nabi, batu-batu kerikil, batu-batu kecil, batu-batu bertasbih. Didengar oleh para sahabat. Maka batu juga bertasbih, makhluk-makhluk Allah yang lain juga bertasbih. Banyak kan mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang menceritakan tentang haiwan, menceritakan tentang benda-benda yang tak hidup yang bertasbih kepada Allah, yang menyebut nama Rasulullah SAW. Sebagai contoh, disebutkan dalam satu cerita, dalam satu hadis, seorang pengembala kambing zaman Nabi, seorang pengembala kambing di luar Madinah. Kambingnya dimakan oleh seekor serigala. Bila kambing dimakan oleh seekor serigala tadi, dia marahlah. Habis naik marah tadi, pengembala kambing tu dipukul serigala sebab makan kambingnya. Serigala tadi tu bercakap kepada pengembala kambing, kata serigala tadi, "Ya fulan, ini kan aku punya rezeki. Kenapa kau halang aku punya rezeki?" Maka pengembala kambing itu pun terkejut. Dia tanya, kau serigala macam mana boleh bercakap? Serigala itu cakap balik kepada orang tu, "Kau pelik ke tengok aku bercakap? Dengar aku bercakap?" Kata pengembala kambing, "Memanglah pelik, serigala boleh bercakap." Kata serigala tadi kepada orang tu, "Kalau kau pelik dengan aku bercakap, di Madinah ada seorang Nabi akhir zaman, dia lagi pelik. Dia bercakap benda yang lepas, dia bercakap benda yang berlaku sekarang, dan dia bercakap benda yang akan datang." Seekor serigala memperkenalkan Nabi Muhammad SAW. Maka ini biasa di zaman Nabi SAW. Antara mukjizat Nabi juga adalah binatang-binatang yang banyak menjadi saksi kepada dakwah Rasulullah SAW. Seperti seekor biawak yang bercakap, Bob, kan? Seorang yang datang jumpa Nabi, dia bawa Bob, biawak padang pasir itu kan, bawa letak dekat dengan bajunya. Kemudian jumpa Nabi, kalau dia bercakap dengan Nabi ajak beriman, dia kata, "Kalau aku nak beriman dengan kau, suruh biawak tu bercakap." Dia Nabi suruh cakap, dia tu bercakap, "Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu annaka rasulullah." Biawak boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beberapa perkara yang mukjizat yang terzahir dengan tangan Rasulullah SAW. Ini tak pelik, dalam Quran Allah sebutkan binatang-binatang yang boleh bercakap. Zaman sekarang bila orang cakap hadis-hadis yang ceritakan tentang keagungan, tentang keajaiban yang berlaku di zaman Nabi, tak boleh terima akal kata. Memanglah tak boleh terima akal, sebab itu mukjizat. Kalau mukjizat boleh terima akal, itu bukan mukjizat nama dia. Mukjizat khariqul lil 'adah. Mukjizat namanya sesuatu yang di luar daripada logik akal manusia. Khariqul lil 'adah, berlawanan dengan yang adat biasa. Maka kalau sama macam logik akal manusia boleh terima, itu bukan mukjizat. Maka yang luar daripada logik akal manusia, itulah namanya mukjizat, namanya karamah dan sebagainya. Binatang boleh bercakap. Dalam Quran kan banyak cerita Nabi Sulaiman contohnya kan, dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua rakyatnya Nabi Sulaiman itu bukan manusia saja. Rakyatnya Nabi Sulaiman
kaumnya Nabi Sulaiman tu manusia, jin, apa lagi, haiwan-haiwan. Maka semua Nabi Sulaiman kumpulkan. Kemudian tiba-tiba Nabi Sulaiman cek dalam satu perhimpunan, burung hudhud hilang. Maka Nabi Sulaiman pun tanya, mana pergi hudhud? Kalau hudhud itu nama burung, dia tak datang perhimpunan. Ada cerita dalam Quran kan, dalam surah An-Naml kan Ustaz? Kalau hudhud itu tak balik, kata Nabi Sulaiman, kalau dia balik, dia tak bagi aku alasan yang betul, la u'azibanna, aku akan mengazabnya, kata Nabi Sulaiman, ataupun aku akan sembelihnya. Tapi bila mana hudhud datang, Nabi Sulaiman punya, oi hudhud, mana kau pergi tadi? Bercakap dengan burung. Kata hudhud, aku baru balik daripada satu negeri namanya negeri Sabah. Negeri Sabah di Yaman. Di sana ya Sulaiman, ada satu kaum yang menyembah berhala. Maklumat diberitahu kepada Nabi Sulaiman oleh burung hudhud. Dikisahkan dalam Quran. Kalau kepada Nabi Sulaiman burung boleh bercakap, kenapa tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hebat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman burung hudhud yang hidup boleh bercakap, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak hidup pun boleh bercakap. Benda hidup bercakap dengan benda yang tak hidup bercakap, mana lagi hebat? Hebat lagi benda yang tak hidup bercakap. Macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terlahirnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun khususiat keistimewaan Nabi bila mana dahan pokok tamar, dahan pokok kurma bercakap kan? Diriwayatkan dalam hadis mutawatir dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis mutawatir ni maknanya hadis yang lebih kuat daripada hadis sahih. Riwayat mutawatir. Kan lagu apa? Pokok tamar ke? Ada dalam radio IQ dia kedua. Itu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Hebat lagi daripada benda hidup seperti haiwan boleh bercakap, tapi Rasulullah SAW melakukan perkara yang lebih lagi hebat, iaitu benda yang tak boleh hidup bercakap. Batang pokok kurma kan dijadikan tempat untuk Nabi bersandar ketika Nabi berkhutbah. Nabi kita SAW di Madinah, setiap kali berkhutbah Nabi akan bersandar ataupun jadikan tempat pegang, tempat sandar di atas mimbar dahan pokok kurma. Bukan pokok pun, batang pokok kurma je. Satu hari para sahabat bila mana dah besarkan masjid, maka mereka binakan satu mimbar yang baru. Mimbar yang baru itu dibinakan oleh para sahabat supaya bila mana orang makin ramai masuk Islam, maka masjid dibesarkan, buat mimbar yang baru, dan mimbar yang baru itu bersebelahan dengan mimbar yang lama, lebih kurang 8 langkah. Maka tiba pada hari Jumaat seterusnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan melintasi mimbar yang lama dan terus naik ke mimbar yang baru. Nabi boleh berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, sahabat yang riwayatkan hadis ni kata mereka, kami dengar suara tangisan bayi. Kami dengar suara tangisan bayi. Nabi pun teruskan khutbah, sehingga suara tangisan bayi itu lebih kuat daripada suara khutbah Nabi. Makin lama makin kuat. Macam mana seorang bayi yang kehilangan ibunya, kuatnya menangis. Apa dibuat oleh Rasulullah SAW? Nabi turun daripada mimbar yang baru tu, turun, naik balik mimbar yang lama. Naik balik mimbar yang lama, Nabi pergi peluk batang pokok kurma tadi. Dan Nabi kata, apa pasal kau menangis? Kata batang pokok kurma tadi, ya Rasulullah, dulu aku ni menjadi tempat yang kau bergantung diri kau, tempat kau bersandar di atas aku. Tapi sekarang bila mana dah diberikan mimbar yang baru, aku tidak lagi menjadi tempat yang menjadi sandaran kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, iaitu kau. Maka aku tak tahan rasa rindu kepada kau, ya Rasulullah. 8 langkah berpisah dengan Nabi, batang pokok kurma boleh menangis sebab tak tahan rindu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita 1437 tahun
Entah berapa kali kita nangis rindukan Rasulullah. Yang menangis tengok cerita di luar ni adalah kita. Kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, kata beliau, bila mana sebutkan hadis ni, kata beliau, alangkah benda-benda yang tak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, mereka punya perasaan cintakan Nabi, mereka punya perasaan rindukan Nabi. Kadang-kadang apa yang ada kepada benda-benda yang tak hidup di zaman Nabi itu, rindunya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada kita yang hidup, yang Masya Allah Tabarakallah, yang bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, bersyahadah, baca Quran, solat 5 waktu dan sebagainya. Tapi tak berapa kali kita menitiskan air mata kerana merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari yang disebutkan sebenarnya Imam Al-Ghazali di sini, dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid. So ini disebutkan adab masuk ke dalam masjid pada waktu subuh. Sebab tu dia ada perkataan subuh di sini. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan juga masuk ke dalam masjid selepas daripada qabliyah, selepas daripada tahiyatul masjid, paling afdal juga jangan tinggal sunnah qabliyah. Dan sunnah qabliyah itu dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, boleh diqadha selagi tidak habis waktunya. Selagi tidak habis waktu boleh qadha. Contoh, kita datang masjid sembahyang subuh, imam dah angkat takbir, ataupun imam dah rakaat pertama, confirm kita tak sembahyang qabliyah. So habis daripada sembahyang fardu subuh, dibolehkan untuk qadha qabliyah tadi sehingga tidak habis waktu. Macam tu juga sembahyang zuhur. Tapi bukan dengan sengaja lah. Bukan dengan sengaja maknanya memang datang awal ada waktu tak sembahyang qabliyah, lepas sudah habis sembahyang fardu baru nak qadha qabliyah, tak. Yang ini dengan tidak sengaja ataupun memang dah terlewat, maka dibolehkan untuk mengqadha balik qabliyah kita selagi tidak habis waktu. Itu juga pada setiap sembahyang-sembahyang yang lain. Okey. Yang terakhir, Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang selepas daripada sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh, doa ni agak panjang, kita bahaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti, silakan. Keluar. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya untuk solat sunat tahiyatul masjid ketika khatib berkhutbah, dan dituntut untuk sunat tahiyatul masjid. Nabi pernah tegur kan seorang sahabat yang masuk-masuk ketika Nabi berkhutbah terus duduk, disuruh untuk bangun untuk sembahyang tahiyatul masjid. Dan khatib sebenarnya boleh tegur makmum, tapi kalau kat sini jadi pelik lah. Khatib boleh tegur kalau makmum buat salah ke apa ke kan, yang patut ditegur lah. Kalau tidur tu tak payah tegur, yang patut ditegur tu boleh tegur. InsyaAllah setakat dulu insyaAllah untuk hari ini. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min du'ain la yustajab, wa na'udzubika min amalin la yuqbal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammad